Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rabbana shrah lana qulubana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Isa rabb Ibrahim wa ya rabb sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Akrimna bil fahmi wal hifzi wal aql, warzuqna al ilma wal hikmah, wa albisna libas at taqwa. Ya qadhi al hajat, ya qadhi hajatana, wa akrimna bi anwa'il khairat, bi hifzika ala jami'i khalqika ya qariban ghayra ba'ida. أعطنا جميع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع. إنا إليك راغب أنت ذو فضل عظيم. واغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengusi, dan kuasa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu dan insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita, iaitu kitab Hidayatus Salikin pada surat apa dah. Faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Gimana? Faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Tajuk kita besar kan? Faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Pada dikatakan kelebihan ilmu, Muka surat 10, Muka surat 10. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darainil amin. Faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Ini satu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang kita belajar maka ada kelebihannya. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu iaitu amat banyak, yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberikan akan dia ilmu akan apa? Akan dapat pangkat yang tinggi. Itulah kelebihan kalau kita belajar ilmu. Allah kurniakan kepada kita pangkat yang tinggi. Pangkat tinggi itu macam mana? Isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi isi manusia taklah diangkat. Tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihannya itu masa hidup di dunia lagi. Tapi tengok keadaan dia, niatnya macam mana. Kalaulah dia belajar tinggi-tinggi, tujuannya untuk mendapat manfaat masa di dunia, dia akan dapat. Tetapi akhirat besok dia kosong, ya. Akhirat besok kosong lah. Maka sebab itulah dalam kita menuntut ilmu ini, maka ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat sesuatu, terutamanya apabila kita belajar ilmu-ilmu yang ada sijil,
Nampak tak tu? Ilmu yang bersedia kan. Start daripada dapat ijazah, kemudian ambil master, kemudian PhD. Dapatlah apa yang kita di dunia. Ya, di dunia kita dapat kerja yang besar-besar. Dapat di mufti ke, ataupun apalah, pensyarah dan sebagainya. Gaji pun besar. Tetapi tengok juga, kalau kita belajar itu ada akhirat sama lillahi ta'ala, maka dapatlah pahala akhirat besok. Maka sebab itulah hadis Nabi sebut apa? Akhirat besok segala kita semua ni akan dikumpul. Kumpulan akan yang pertama akan ditanya, akan dipanggil. Ni umat Nabi ni, semua ni akan dipanggil mereka. Ketika mana di pada mahsyar, maka kita pun bangkitlah kumpulan yang pertama, kan? Jadi dia tu harap di syurga lah, kan? Sebab apa? Sebab dia hebat masa di dunia. Panggillah semua berkumpul depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tanya mereka, ni apa? Ni orang yang pertama kumpul ni, apakah menang kamu? Maka mereka kata, kami ni berperang, kan? Perang fisabilillah tu. Bukan perang misalnya, perang fisabilillah. Artinya bila perang ni masuk katanya mati, ya, kan? Maka ditunjukkanlah pahala mereka tu besar lah, kan? Juga mereka pun tinggi, hebat. Mereka pun senang dah mulanya. Sebab apa? Pahala besar ni. Tetapi oleh kerana kamu perang ni sekian-sekian, apa tujuan ni? Tanya Tuhan, tanya, kamu buat apa kami berperang, ya? Kemudian sebenarnya kamu tipu, Tuhan kata, ya? Tipu, kamu bohong, ya? Sebab apa? Sebab kamu perang tujuannya untuk orang kata kamu berani. Satu. Lepas kita tak nampak kan hati, ya? Tujuannya untuk orang kata dia tu beraninya sampai terang tu perang. Allah yang tahu hati kita, ya? Walaupun manusia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu niat kita tu apa dia. Akhirnya Tuhan kata bawa dia ke neraka. Bayangkanlah perang masa hidup di dunia. Panggil yang kedua, kan? Kemudian tunjuklah kelebihan yang dia buat ni, hebatnya dia, tingkatan syurga sekian-sekian, ya? Kamu buat apa ni? Kata mereka ni, kami belajar ilmu, kemudian kami sampaikan ilmu kepada manusia. Tuhan kata kamu bohong juga. Nampak tak tu? Kita tak tahu hati kita, ya? Macam kita belajar macam ni bukan nak cari apa kan, untuk beramal. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Moga Tuhan jagakan hati kita, kan? Bukan tujuan kita nak tunjuk pada orang dah, untuk beramal. Alhamdulillah, baik sangat, ya. Kita nak ilmu, Alhamdulillah. Jadinya dia kata kami beramal, kami sampaikan ilmu pada semua manusia. Jangan mereka dapat tunjuk apa semua. Tuhan kata bohong. Apa bohong? Sebab apa? Tujuannya untuk orang kata pada kamu orang yang alim. Betul tak? Tuhan yang tahu patah hati kita, kan? Orang pun sanjung kamu. Sebab apa? Sebab kamu orang kata alim. Kamu pergi mana pun orang hormat kamu. Kamu dah dapat dah apa di dunia. Itu Tuhan kata. Maka akhirnya Tuhan kata ambil masuk neraka juga. Itu yang kedua. Yang kedua, ya. Yang ketiga Tuhan panggil ni, yang ketiga. Ini orang yang hebat-hebat belaka ni. Yang hebat-hebat belaka, ya. Ditunjukkan amalan dia apa tu, pahala dia besar, ya. Tengok sekian syurganya, sekian. Kemudian Tuhan tanya, apa kemahiran kamu? Tuhan tahu lah, saja tanya. Maka dia kata, kami ni dulu orang kaya, harta banyak, kami bersedekah. Tu kan, kami berinfak, kami berderma, kan? Bukan kata sikit-sikit, banyak harta kami, itulah kami sedekah. Dia hebat lah. Kita bagi sikit-sikit dia, kan? Dah pakai ada RM50, bagi RM2 kita lah, kan? Tetapi mereka ni lebih pada tu, hebat sungguh. Maka Tuhan kata kamu bohong. Dusta kamu. Sebab apa? Sebab
kamu buat itu, Nabi orang kata pada kamu orang yang pemurah. Itu dia, kan? Oh, hebatnya dia. Kalau ada dia ya, insya-Allah kita kenyang. Contohnya kan, itu keadaannya lah. Ada dia, oh dia ada. Kita kenyang ini, kan? Sekolahnya nasi Arab. Contohnya kan, ada dia nak bagi kamu tujuannya itu, Nabi orang puji kamu. Kamu dah dapat dah masa di dunia, kan? Orang sanjung kamu. Kamu pergi mana pun orang kata, oh hebatnya dia ni, ya, kita pun hebatlah rasanya. Maka akhirnya Tuhan kata masukkan ke neraka. Itu 3 orang, ya, 3. Pertama orang yang berperak, yang kedua orang yang ada ilmu, yang ketiga orang kaya, ya, masa masuk neraka juga. Itulah keikhlasan. Oh bayangnya dah. Lepas tu kita jaga elok-elok, ya, kan? Jaga hati kita ni, ya, jaga hati kita supaya kita ni kita mengaji lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, sama lagi. Itulah kelebihan orang yang belajar ilmu. Ilmu yang kita punya ilmu tasawuf, ilmu jaga hati, ilmu jaga hati. Jadi ilmu jaga hati ni sangat penting. Sebab apa? Kita penilaian Allah subhanahu wa ta'ala, tak tengok kita tajak tinggi ataupun tidak, hilang pahala ataupun tidak. Itulah ilmu yang kita belajar ni. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapakah Abdullah bin Abbas? Sepupu baginda Rasul. Abbas tu pak saudara Nabi, ya, Abbas pak saudara Nabi. Anaknya Abdullah. Jadi anak dan bapa ini sahabat Nabi, maka sebut radhiyallahu anhuma. Hebatnya Abdullah bin Abbas ni satu-satunya, kan, yang mana dia bila dia lahir sahaja, maka mak dia bawa pergi jumpa Nabi ketika itu di kota Madinah, kan, bawa Nabi riba dia. Maka Nabi mentahnikannya. Apa tahnik? Buka mulut, kan. Lepas tu budak yang baru lahir, maka sunat kita bawa dia buka mulut dahulu sebelum dia nyuk susu. Buka mulut dia. Kita pilih jumpa siapa-siapa pun, orang yang alim-alim, orang yang fasih baca Quran, hafiz ke, kan, kita minta dia doa sikit, kita buka mulut, kan. Dan ni kita buat juga. Tapi kadang-kadang dia pun dah makan minum susu banyak dah, kan. Dan kemudian ni waktu dia mula-mula sekali, kan. Sebab dia budak-budak ni yang baru lahir ni, maka antaranya yang masuk mulut dia ialah ayat dia orang alim-alim, kan, ayat dia orang alim-alim. Allah bin Abbas, Nabi tahnik dia, Nabi riba dia, kemudian Nabi ambil buah kurma, ambil buah kurma, Nabi kunyah-kunyahkan kurma tersebut supaya dia berayak, kan, supaya dia berayak buah kurma tu, kan, kurma dia kering, kan, Nabi kunyahlah, dia kunyah dia berayak. Kemudian Nabi kita orang lalukan di langit-langit, di bibir dan langit-langit budak tu. Jadi lembut lah, kan, lembut. Artinya yang pertama sekali masuk ke Abdullah bin Abbas adalah ayat liang Nabi, kan. Kemudian Nabi doakan keberkatan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa, kan, yang kita baca pada budak-budak yang baru lahir. Ya Allah, faqihkanlah budak ni. Apa faqih? Faqih ni ialah dia faham tentang agama, mengamalkan agama. Itu faqih. Kadang-kadang dia reti, alim tu reti, tapi tentu dia buat, kan. Ramai dah orang alim, ramai orang alim, tapi tentu tu faqih, kan. Tentu faqih. Kadang-kadang dia tak alim mana, tapi dia faqih. Nampak tu? Tersebut Allah faqihu fid-din. Artinya bukan saja alim, dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu faqih masuk katanya. Jadi Nabi doakan faqih kepada Abdullah bin Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan engkau alimkanlah akan ni budak ni ilmu tafsir Quran. Hebatnya Abdullah bin Abbas ni, kan. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang lain dia hanya faham mendatar sahaja makna dia tu, tetapi bila pergi jumpa Abdullah bin Abbas, maka dia faham lebih dalam daripada itu. Itu berkat doa Nabi. Bukan senang tu, kan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Apa katanya? Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'ati mi'atin darajah ma bainal darajataini masirata 500 amin. Ni kata Abdullah bin Abbas, bukan hadis Nabi, kata dia. Apa katanya? Bagi segala ulama itu, orang alim-alim ni, dia ada berapa pangkat? Di atas pangkat orang mukmin dengan 700 darjat. Bayangkanlah, orang alim-alim ni hebatnya mereka. Maka sebab kita kena hormat mereka. Orang alim-alim kena hormat. Sebab mereka ni darjat tinggi. Insya Allah Ta'ala. Berapa tu? 700 pangkat. Bayangkanlah bagi orang alim, alim ulama ni, jangan kita cecah mereka. Jangan kita cemuh mereka. Ni kata macam-macam. Ni akhir zaman, kan? Akhir zaman ni, maka macam-macam boleh jadi pada orang alim ulama. Kan? Dia tuduh macam-macam pada orang alim ulama. Sedangkan alim ulama tu dia tak kenal mana pun. Kan? Orang alim tu dia tak kenal. Tapi dia dengar ni pun masuk campur sekali. Habis. Dapat tak? Jadi kita kena jaga mulut kita, jangan cemuh ulama. Sebab apa? Ulama ni pangkat yang tinggi, yang mana antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Bayangkan 700 pangkat. Setiap satu pangkat yang lain perjalanannya 500 tahun. Wallahu a'lam. Nak cerita darjat orang alim ulama. Itu hebatnya orang alim ulama. Ya Allah kurniakan kepada mereka. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya, iaitu orang ulama, orang alim. Yang takut dengan Allah Ta'ala orang alim. Sebab apa? Daripada ilmu. Dan setengah daripada hadisnya itu Nabi bersabda, al-ulama'u warisatul anbiya, bahwasanya orang-orang alim itu mempusakai para nabi. Sebab para nabi ni dia tak ada pusakai harta benda, wang ringgit dia tak ada, dinar dan sebagainya tak ada tinggal. Lepas tu apa tinggal mereka? Ialah ilmu. Itulah orang panggil harta pusaka para nabi. Harta pusaka para nabi. Macam kita mak bapak tinggal harta benda, wang ringgit di bank banyak anak, itu pusaka kita. Maka diambil alih oleh anak-anak kita. Suami mati, maka dapat pada isteri, pada anak-anak, contohnya itulah keadaannya. Jadi harta benda. Tetapi para alim, para nabi, apabila mereka wafat sahaja, mereka tak tinggal apa? Harta benda tak ada. Lepas tu tinggal apa? Ilmu. Tinggal ilmu. Siapa-siapa pun umatnya sila ambil. Sebab harta pusaka Nabi. Maka kita rebutlah peluang tersebut, ambil pusaka Nabi, iaitu ilmu. Jangan tak ambil, kita ambil ilmu. Sebab apa? Itu harta pusaka yang Nabi kita tinggal. Jadi jangan kita buat lebih kurang, kita kena ambil, rebut peluang tersebut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasil mu'minil alim alladhi ihtija ilaihi nafa'a wa istaghna anhu aghna nafsa. Artinya bermula yang lebih afdal daripada manusia itu, iaitu mukmin yang alim. Yang paling afdal. Ramai-ramai manusia ni yang mukmin, hamba-hamba yang mukmin, yang paling tinggi kelebihan dia adalah orang yang alim, mukmin yang alim, mukmin yang tahu. Yang jikalau dikehendaki orang kepadanya, nescaya bermanfaat ia akan dia. Nampak tak? Kalaulah kita mendekati dia, kita tuntut ilmu, manfaat tu pada kita. Sebab tu kita mendekati para alim ulama. Jangan jauh dengan alim ulama, dekat dengan alim ulama. Sebab kalau alim ulama ni dia ada keberkatannya, keberkatan. Berkat apa? Berkat ilmu. Sebab apa? Dia pusaka Nabi. Dia pusaka Nabi.
Jadi bila bersama Nabi tentu ada keberkatannya. Maka orang-orang alim ini ada keberkatannya. Maka kita mendekati para alim ulama. Kan? InsyaAllah. Tempias ilmu tu nak cerita kan. Tempias ilmu dulu-dulu kan. Dulu orang tua-tua kita dulu lah. Mereka tak alim mana. Tak alim mana pun. Boleh dah kepada fardu ain untuk mereka lepas. Tetapi nak ceritanya, mereka sayang, hormat suruh pada orang alim. Hormat. Hormatnya dengan orang alim tak arah. Ya. Jadinya walaupun mereka tu, ayah kita dulu ni tak alim, tapi hanya beramal untuk mereka boleh lah. Tapi nak alim tak. Dengan tu terpeciknya kesan dia tu kepada anak cucu dia. Anak cucu dia. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab dia masa dulu dia sayang pada orang alim. Ya. Ini saya cerita saja lah, bukan kata nak bangga lah. Bukan nak bangga ni. Ya. Ayah pada ayah saya dulu. Apa? Mak pada ayah saya dulu. Ya. Mak pada ayah saya dulu. Ayah saya tua. Ya. Bini pula ramai. Ya. Mak dia ni nama dia Tuk Sari. Itu nama orang dulu-dulu nama macam tu ya. Tuk Sari itu lah. Dia punya sayang dengan orang-orang pondok ni, anak-anak pondok ni. Bila pergi rumah dia ya, kena makan nasi dulu. Walaupun bukan kaya. Kan? Dia hormat, sayang pada orang untuk ilmu. Jadi anak-anak pondok ni kalau kata 2-3 orang pergi rumah, jadi dia jamu nasi apa semua, makan melapa yang ada. Sebelum balik dia cukup kepala. Ya, cukup tak ada sayang tu. Tak ada sayang. Cukup kepala. Ya, jadi itulah. Walaupun ayah saya tu bukan orang alim kan, tak sayang dia bukan alim mana. Ya. Kesan tu kadang-kadang dapat pada anak dan cucu dia. Kealiman tu ada. Ya, sebab tu janganlah kita walaupun kita tak terang mana, ya, kita hormat pada tutur guru, insya-Allah. Ya, buah itu akan dapat pada anak kita ataupun cucu kita akan dapat, insya-Allah. Itu kita berkatnya. Ya, maka sebablah kita dengan ahli-ahli ulama ni jangan kita berlebih kurang, kita kena hormat dia, sayang dia pada kita. Dan jikalau dikayakan daripadanya, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jikalau orang terkaya daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang itu. Artinya dia tak berhajat dengan siapa-siapa. Ni orang alim betul-betul ni. Orang alim betul-betul, artinya tak bagi apa dia pun tak apa dah. Dia boleh diri dia. Bahkan dia boleh bagi pada orang lain pula. Tu guru saya kan, guru Haji Umar Zuhdi. Bayangkanlah kan, dia ni nama dia Zuhdi, nama pun Zuhdi. Apa Zuhdi? Bukan pak dia beri nama Zuhdi. Umar Zuhdi itu zuhud. Inilah satu gelaran sewaktu dia belajar di Mekah dulu. Kezuhudannya itulah maka Tok Guru ni bagi dia zuhud, iaitu Umar Zuhdi. Walaupun dia nama lain, pak dia nama lain, bukan Umar bin Zuhdi dah. Kan? Bukan. Pak dia nama lain, tapi dikatakan zuhud. Ya. Alimnya dia, waraknya dia. Banyak kitab-kitab yang dah karang. Ya. Dia bagi saya surat. Sebab apa? Sebab tujuan dia tak lain tak bukan ialah untuk sampaikan ilmu. Bukan ada gaji. Ya, tak ada gaji apa pun. Kita kena apa-apa. Pokok dia mengajak dapat 100 2 tak ada. Dan ikhlas sungguh. Ikhlas itulah dia dapat berkat. Maka berkat itu pada anak-anak murid dia. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min daitin nubuwah ahlul ilm. Dan lebih agar manusia daripada pangkat nubuwah, apa pangkat kenabian itu, ialah ahli ilm. Orang yang ada ilmu lah orang yang paling dekat dengan para nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yashfa'u ke baca tu? Yashfa'u ke? Okay. Yaumal qiyamati thalatha al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada. Artinya yang dapat beri syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Itu syafaat kan. Kita bila kita di akhirat besok, di pada mahsyar kita nak syafaat. Syafaatul kubra baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kita berada pada mahsyar ni, dalam keadaan kita yang tak tahu nak pergi mana, maka kita pun minta nak pergi para Nabi, minta syafaat, minta putuskan keadaan kita di pada mahsyar yang huru hara itu. Yang pertama kita pergi jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam kata, aku dapat tolong. Sebab apa jumpa Nabi Adam? Abul Bashar, dia bapa manusia. Maka pupuk dia tolong kita, tak selesai masalah ni. Nabi Adam kata, ya, nafsi, nafsi. Hari ni masing-masinglah aku tak dapat tolong. Sebab apa? Sebab aku ada salah, kata Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam cadangkan berjumpa Nabi Nuh alaihi salam. Sebab apa? Nabi Nuh tu ialah Abul Bashar yang kedua, bapa manusia yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh kata pun aku dapat tolong. Nabi Nuh cadangkan jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab apa jumpa Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim ni ialah Abul Anbiya, bapa para nabi. Kan? Bapa para nabi. Maka Nabi Ibrahim kata tak dapat tolong juga. Kan? Nabi Ibrahim cadangkan jumpa Nabi Musa alaihi salam. Pada Nabi Musa, sebab Nabi Musa ni kalimullah, satu-satu nabi yang dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Kan? Maka Nabi Musa kata, aku dah dapat tolong juga. Nabi Musa cadangkan Nabi Isa alaihi salam. Jumpa Nabi Isa, kan? Nabi Isa kata dapat tolong juga. Kan? Pasal apa jumpa Nabi Isa? Sebab dia ruhullah. Ruhullah. Dia lahir tidak ada bapa. Kan? Kau bertolong. Nabi Musa kata tak. Maka jadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersedia. Kan? Nabi bersedia. Jumpa Nabi kita. Terus Nabi kita sujud di pada arash. Yang pertama, kan? Itulah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas tu barulah setiap para nabi diberikan itu syafaat untuk kaum mereka. Kalau tidak semua tak lepas. Nabi kita pegang dulu. Nabi kita. Ya. Mereka pula dapat syafaat, dapat syafaat orang yang lain. Yang kedua, summal ulama. Orang yang dapat syafaat adalah alim ulama. Tu kita tu. Jangan kita ambil kurang lah. Orang alim ulama ni, tutup guru kita, dan syafaat pada anak murid dia. Waktu kita tenggelam lemah itu di pada masyarakat besok, maka tu guru kita yang dikenal anak-anak murid dia. Oh, bayangkanlah. Ya, dia kenal anak-anak murid dia, mana dia ni ada di tiang tu, kan? Dia duk main semua, duk mengaji, tapi kan dia mata duk dik tu. Tak apa dia mengaji lah. Dia kenal tu. Moga-moga tu guru dia dapat bagi syafaat. Itu yang kedua, orang alim. InsyaAllah lah kita dapat tempias, ya. Walaupun kita orang macam ni. Ini syafaat ni hebat ni. Nabi kita untuk syafaatkan supaya bagi pada lesen. Kita pergi lesen ni, no? Lesen untuk orang-orang ni. Nah, apa tu bagi syafaat untuk depan. Kan? Ni untuk syafaat orang ni. Lesen aja kata. Jadi tempiasnya itu pada orang alim ulama. Maka ulama lah dia pilih anak-anak murid dia. Jom aku bimbing. Summa syuhada. Yang ketiganya ialah orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni, hebatnya mereka. Sebab apa? Syahid ni dapat syafaat kepada ni berapa ramai dia, anak-anak ni, adik-beradik dia, kan? Adik-beradik dia, jom pegang tangan ayah dia, pegang tangan mak dia, kan? Adik-beradik dia, jom masuk syurga. Tu syafaat hebat. Ni tiga orang. Yang pertama ialah para nabi, yang keduanya ialah para alim ulama, yang ketiganya orang yang mati syahid. Kan? Itu hebat tu. Sebab itulah
Kan, kalau dah kita ada anak-anak tahfiz ke yang dah belajar contohnya dia tak cukup duit ke kan, maka kita putus dermakan, oi, moga-moga dapat manfaat. Kan, dia nak kata dengar kata nak belajar jauh tu, nak timur ilmu di Timur Tengah kan, dia tak ada sponsor ke mana-mana apa ni, dia hanya sendiri lah kan. Jadi kita perlu bantu sikit sebanyak itu cuma bagi dia. Alhamdulillah, moga-moga kita ada manfaatnya situ kan. Okey, selesai. Masuk pada bab baru kita. Faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Ini satu pasal menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang beri manfaat. Kelebihan dia. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang beri manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya sabda Nabi tadi. Kelebihan orang menuntut ilmu ni cukup besar ni macam kita ni. Kan, macam kita ni. Ini nak tahu ni, para malaikat ni, bila kita berkumpul untuk ilmu ni, maka Allah Ta'ala datangkan satu kumpulan malaikat. Malaikat ni, malaikat dia tinjau-tinjau, orang panggil. Malaikat yang tinjau-tinjau. Ini sebut pada hadis Nabi. Apa tujuan malaikat ni? Tujuannya ialah untuk tinjau majlis ilmu. Kan? Majlis ingat Allah Ta'ala. Ini kita ingat Allah Ta'ala ni. Ya, maka adalah ia bersama dengan kita. Tu malaikat tu. Malaikat tu. Ya. Bila malaikat tu dia berada dengan kita, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'a ajnihatiha li talibil ilmi radaan bima yasna. Artinya bahawa malaikat itu merendahkan akan sayapnya. Jadi dia pun rendah sayap dia. Sebab malaikat ni dia bersayap. Kan, kita tak tahu lah sayap macam mana kan. Jadi dia rendahkan, duduk dengan kita sekali. Dia payung kita, ni malaikat ni. Kan? Jadinya dia duduk dengan kita, dia duduk tu sampai habis. Sampai tu wallahu a'lam. Dia duduk tu. Jadi dia duduk dengan kita ni, semua ni. Bagi orang, dia duduk dengar, bagi orang yang menuntut ilmu tu malaikat. Kan? Dia akan duduk, dia hampakkan sayap dia. Sebab apa? Sebab bagi orang untuk ilmu ni, yang mana kerana sangat suka ia dengan perbuatannya itu. Mereka sangat suka pada orang yang menuntut ilmu. Bila kita celah mana pun pi, kan? Dan seminggu contohnya kena dengar punya ilmu. Sebab apa? Kita nak tempias sayap mereka tadi ni. You know? Alhamdulillah kita ada majlis ilmu kan. Maka kita duduk sekali. Duduk sekali itu rupa-rupanya malaikat tu Allah hantar khas supaya dia tempatkan sayap dia tu. Jadi kita duduk di bawah ni. Dia selesai apa semua, maka dia pun balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebut pada hadis. Ni sakit dia balik lah. Kita tak nampak lah malaikat ni macam mana. Jadi lepas habis sahaja, maka dia pun balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertemu Allah Ta'ala, Allah tanya, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa mai mana. Tu bahasa Kedah aku panggil, apa mai mana. Maka sudah malaikat tu akan ini mai tempat sekian-sekian. Malis ingat engkau wahai Tuhan. Tu dia pun sebut dah tu. Maka disebutkan nama Sianu bin Sianu. Sebut nama kita, Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu. Kan? Kalau katanya ada 10 orang, 2 orang sebut, 100 orang sebut semua, sebut nama kita. Ampun, dekat sebut nama kita. Bayangkan kan, dekat tu sebut nama kita. Padahal Allah Maha mengetahui. Disaksikan oleh para malaikat. Hebatnya kan. Lepas tu kita kena duduk dengan ilmu, kan? Duduk dengan ilmu. Tengah mana mengantuk pun tak apalah, biar tidur, tapi aku berada dalam majlis ilmu. Kan? Okey, jangan kita keluar kan tak ada kan. Jadinya bila kita duduk situ, jadi malaikat tu sebut nama kita. Sebut nama kita satu. Lepas tu Tuhan tanya mereka minta apa? Mereka minta syurga. Tak syurga. Kan? Mereka tengok syurga kah? Tak, mereka tak dapat syurga, tapi minta syurga. Kalau begitu tentulah aku akan bagi. Lepas tu lagi minta apa? Minta jauh dari neraka. Mereka nampak neraka kah? Tak nampak neraka lah. Minta jauh.
maka aku jauhkan neraka daripada mereka. Lepas tu malaikat ni dia ada, dia kata apa? Wahai Tuhan, masa kami duduk dalam majlis ilmu tu, adalah seorang ni dia lalu, tiba-tiba dia dengar apa speaker bunyi apa, dia kata tumpang sekaki duduk. Dia tak masuk dalam surau kita ni, tapi dia duduk tepi pintu, kan? Tepi beranda gitu kan. Dia kata apa bunyi kan, dia bunyi ni, dia tumpang sekaki. Dia mai tujuan bukan dengan ilmu. Kita ni alhamdulillah lah, kita dapat malaikat dah bagi tahu nama kita dah. Tapi satu malaikat ni kata tak ada, tapi seorang ada, dia duduk di situ, dia tak masuk dalam tempat kita ni, dia duduk di pintu tu kan, ya, tempat luar tu. Tapi dia tumpang dengar sekali. Apa ustaz dia kata? Nampak tak? Itu apa? Tu masuk dalam mana? Maka Tuhan kata, masukkan dia nama dia pada orang yang berilmu. Itu pilihan dari sahur, ya? Jadi kita nak masuk ke dalam ilmu kan? Bukan senang ni, no? Bukan senang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yaghduwa ahadukum fayata'allamu baban minal ilmi khairul lahu min an yusalliya alfa rak'atin. Allahu akbar. Hebatnya. Sesungguhnya bahawasanya berpagi-pagi seorang kamu, kita berpagi-pagi ni, kan? Kita start daripada subuh tadi ni, mai sembahyang subuh apa semua, dengan sunat subuhnya, sembahyang subuh berjemaah, berpagi-pagi tu, kan? Ni kita kira-kira berpagi-pagi ni. Bahawa berpagi-pagi seorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Bukan banyak bab pun, satu babnya. Bab ambil wuduk, contoh dah kan. Belum banyak lagi bagus dah, satu bab sahaja. Faham bab tu ya, bab ambil wuduk ya. Nescaya terlebih baik daripada bahawa ia sembahyang sunat 1000 rakaat. Boleh kan kita sembahyang sunat 1000 rakaat? Payahlah nak sembahyang sunat ni, kan? Witir tu pun habis pun 3 rakaat kan? Habis malah 1 rakaat yang kita buat. Habis malah kan? Ya. Sembahyang sunat rawatib kadang-kadang lagi kita buat, malah tak buat rawatib kan? Sedangkan pahalanya besar. Qabliyah zuhur, kan? Kalau boleh jangan tinggal 4 rakaat. Kalau boleh lah, kan? Qabliyah zuhur tu, besar sangat pahala dia, no? 4 rakaat. Kita jangan tinggal, kan? Kita dah penting apa semua, nak buat apa lagi dah, kan? Kita rebutkan peluang, kan? Qabliyah zuhur ambil 4. Nak buat 2-2 pun boleh, nak buat sekali 4 pun boleh, tak kisahlah, kan? Kemudian lepas zuhur, ba'diyah zuhur, kalau boleh perhabiskan 4 juga. 4 juga. Habis malam jangan tinggal 2. Sebab apa? 2 rakaat yang pertama itu muakkadah, ditutup sangat. Dah. Rakaat yang kedua dia ghairu muakkadah, tapi seelok-eloknya kita buat. Jadi qabliyah zuhur 4, kan? Kemudian pula zuhur 4, 8 dah. Ba'diyah zuhur 4 lagi. Allahu akbar. Bila nak rakaat tu? No? Jadi qabliyah, ba'diyah, setiap sembahyang ni kalau boleh kita jangan tinggal, ya, jangan tinggal. No? Dan paling kurang witir kita buat 3. Witir 3. Lepas sembahyang isyak, lepas kita ba'diyah isyak tu, kita buat dah sikit witir. Kita tak mau buat lagi, nak pergi tidur dulu, silakan, tak masalah apa, kan? Maka isyak lagi kita tambah, kan? Buat dah witir 3 rakaat. Ya, buat 3 rakaat 2 salam pun boleh, ataupun 3 rukui pun boleh, tak kisah. Buat dengan kita, ya, tak buat langsung, buat witir. Itu sembahyang yang Allah suka sangat, ya, Allah suka sangat sembahyang witir sama dia. Kemudian pula qabliyah subuh. Orang panggil subuh ni tak nama qabliyah sebab dia tak ada ba'diyah, kan? Jadi orang panggil sunat fajar. Kan? Sunat fajar. Jangan tinggal semua sekali. Jangan tinggal, gagah kita buat juga. Lepas tu kena bangkit awal sikit daripada masuk waktu subuh. Nampak tak? Jadi kita ambil peluang sembahyang sunat subuh
Sebab kelebihan dia, Masya Allah, hebatnya. Lebih daripada alam ni, alam ni dan seisinya. Alam ini seisinya kelebihan dia. Hanya 2 rakaat sahaja. 2 rakaat ya. Bayangkan tak? Itu dia. Sebab lepas subuh dia tak ada sunat lah, kan? Kecuali bayang qadha dia kira lah, kan? Kemudian sekali lagi pula lepas kita naik matahari segala, bayang duha, contohnya, kan? Ambil pula bayang duha. Nak ambil 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Itulah kita rebut peluang-peluang tersebut. Tetapi majlis ilmu kita hadir, hanya kita reti satu bab sahaja, maka kelebihannya itu lebih daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Allah, 1000 rakaat sunat. Oh, ini kita bilang. Cuba bilang tengok kita buat sunat, kan? Itu berapa yang ada dah. Ya, ni 1000 rakaat. Bayangkanlah, kita memang tak pernah buat 1000 rakaat ni. Bayang tarawih 8 rakaat je. 8 rakaatnya P20 lingkup. P20 lingkup. Tu keadaan. Jadi kita, itulah keadaannya. Kita memang tak buatnya, kan? Jadi kelebihannya apa dia? Mengaji. Duduk cokong itu, tengok kita. Kan? Oi, rupa-rupanya kelebihannya 1000 sunat, 1000 rakaat sembahyang sunat. Tebaklah kelebihan. Ya, sikit lagi lah, sikit lagi. Dah sedia nasi lemak lah. Enggak ya. Sikit lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffadallahu lahu birizqi. Artinya orang yang menuntut ilmu itu mengakui Allah Ta'ala baginya dengan rezeki. Jangan takut pada rezeki. Jangan takut. Orang tu ilmu adalah benar-benar rezeki yang Allah kurniakan pada dia. Hebatnya, kan? Tok guru kita tu, kita belajar ilmu tu, dia pun akan pergi menyangkui sakan sangat pun. Tapi tengok tu dia rezeki dia murah. Sebab apa? Jaga ilmu, sampaikan ilmu, berkat itu Allah dorongkan rezeki untuk mereka. Bukan mereka kata derma, kan? Bukan pergi kata derma, bakat bagi aku duit dia. Dah. Mereka mengajar ikhlas. Ni hak tu ikhlas ni, yang ikhlas betul-betul ini. Masya Allah, hebatnya mereka. Allah jamin rezeki untuk mereka. Kita yang tak nampak, kan? Itulah kelebihan kita belajar ilmu. Rasanya sampai tu kan? Sampai syahadat tu tanda ada tu. Syahadat nanti tanda ada. Nanti jumpa lagi. Wallahu a'lam. Subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ahad ya Wahid ya Mawjud ya Jawad ya Basit ya Karim ya Wahhab ya Ghaffar ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Alim ya Hayy ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hannan ya Mannan infa'na minka bi naf'atil khair tughnina biha amman siwak in tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arshil Majid ya Fa'al lima yurid aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wahfazna bima hafazta bihi dhikr wansurna bima nasarta birrusul innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.